Okey, nanti takut lupa pula recordnya. Kesian kawan-kawan kita tak dapat hadir. Okey, kita sambung bab 3 juga? Oh, okey. Okey, kita nak habiskan bahan bab 2 ni. Minggu depan lah kita masuk bab 3 ya. Minggu depan kita akan masuk bab 3. Okey, so ni adalah latihan sumatif. Latihan macam ni kita kurang lagi buat. Walaupun dah buat tapi tak banyak lagi ni. Kita kena banyakkan latihan kita. Barulah dapat sign, dapat skor nanti. Okay, now apa ni, kita nak mulakan dengan latihan sumatif 2. Okey, ini berdasarkan seratan makanan. Jawab soalan yang berikut. Okey. Now kita tengok soalan pertama diminta bina semua rantaian makanan daripada siratan makanan ini. Okey, pada pendapat awak, yang pertama, apakah rantaian makanan yang boleh kita senaraikan? Rantaian makanan yang straight tu, guys. Yang straight tu. Apa yang boleh kita mula? Mungkin kita boleh mula dengan rumput. Contohnya. Okey. Rumput. Okey, lepas rumput, pergi ke mana? Arnab. Rumput pergi ke Arnab. Okey. Lepas tu? Musang. Arnab pergi ke Musang. Betul. Dah. Ada lagi tak? Dah habis. Okey, lagi apa lagi yang ada? Kita mulakan dengan anak pokok. Anak pokok juga tumbuhan. Okey, lepas anak pokok pergi ke? Tikus. Anak pokok pergi ke tikus. Okey, lagi? Musang. Pergi ke musang. Macam tu. Good. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi kot. Tu Arnab, belum lagi Arnab? Anak pokok, arnab dengan musang. Betul. Anak pokok. Okey, lepas itu pergi ke Arnab. Dan pergi ke musang. Okey, dah selesai. Jadi inilah semua yang ada. Rantaian makanan kita. Okey, tu menjawab soalan A. Okey, boleh salin tu dulu. Jadi ada 3 lah kat sini rantaian makanan kita ya. Ada 3 rantaian makanan. Okey, salin dulu ya, takut tak sempat pula. Okey, kita buat yang B pula ya. Cuba baca yang B. Mengapa rumput dikategorikan sebagai pengeluar? Okey, kenapa rasa-rasanya kita panggil rumput tu sebagai pengeluar? Sebab dia menghasilkan makanan. Betul, dia buat makanan sendiri. Kena ada perkataan sendiri. Okey, tulislah kerana rumput membuat membuat makanan sendiri. Dah, nombor 2. Okey, salin dulu. Okey, nombor 3, C.
Sekiranya kutu tinggal di dalam badan arnab. Dia cerita pasal kutu ni guys. Kutu tinggal di dalam badan arnab dan menghisap darah arnab. Apakah jenis interaksi? Interaksi ni ada banyak, ada bagai kan? Ada mangsa pemangsa, ada commensalism. Parasitism, bagus. Parasitisma. Okey, so jawapannya adalah parasit lah, senang kan? Parasitisma. Okey, good. Bagus. Korang ni ingat lagi. Okey, D. Ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya populasi musang di kawasan tersebut diserang penyakit. Musang semua kena sakit guys. Cuba kita tengok. Kalau musang ni kena sakit, apa yang akan berlaku? Okey. Cuba bagi cadangan sikit. Apa yang diberi kesan kepada? Siapa yang menerima kesan? Nak tengok? Manusia. Tengok pada manusia tak? Tengok pada kawan dia ni. Tengok kepada tikus, tengok kepada arnab. Tengok dua tu. Apa berlaku pada tikus dan arnab? Tengok kawan di sebelah tu. Okey, apa berlaku pada? Kita tengok cerita arnab dululah. So, apa berlaku pada arnab? Apa berlaku pada arnab? Maksudnya, apakah bilangan arnab akan berlaku? Macam tu. Musang mati ni, apa berlaku pada bilangan arnab? Arnab jadi macam mana? Makin sikit ke? Makin banyak? Musang mati. Arnab makin sikit ke makin banyak? Ada tak orang makan arnab? Dah tak ada orang makan arnab. Jadi arnab makin banyak sebab tak ada orang makan dia. Tikus pun makin banyak. Okey. Jadi arnab, bilangan arnab dan tikus semakin banyaklah ataupun meningkat. Okey, boleh terima. Okey, ada lagi tak yang lain-lain? Apa lagi kalau pada pendapat awak? Cuba tengok benda lain. Contohnya macam anak pokok dengan rumput pula. Apa jadi pada anak pokok rumput kalau musang mati? Tengok ni. Tengok arnab ni. Arnab makin meningkat ni guys. Arnab makin meningkat. Tikus makin meningkat. Jadi apa jadi pada pokok dengan rumput ni? Anak pokok dah matilah. Anak pokok makin berkurang lah. Sebab tikus makin banyak. Tikus makan pokok akan mati ataupun makin berkurang. Apa jadi pada rumput pula? Arnab banyak ni. Berkurang juga sebab arnab akan makan rumput. Jadi tengok kawan dia ya. Jangan tengok atas, jangan tengok musang. Musang ni kawan dia bawah. Jadi tengok kawan dia sebelum atau sebelum selepasnya. Macam tu cara. Jadi bilangan anak pokok dengan rumput ni berkurangan. Jadi tulis bilangan anak pokok dan rumput semakin berkurangan. Okey, dah selesai. Okey, soalan pertama senang. InsyaAllah boleh jawab. Okey, tahniah. Okey, boleh cikgu move soalan seterusnya? Boleh cikgu. Alright. Sekejap ya. Okey, move lagi. Nombor 2. Bandar X terkenal sebagai kawasan pembiakan tikus. Tiba-tiba ada satu bandar X ni dia banyak tikus. Bandar X ni banyak tikus. Soalan dia, nyatakan kesan
populasi tikus yang tinggi terhadap penduduk. Okey, apa jadi pada penduduk? Kalau tikus banyak sangat. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba jawab? Bayangkan kalau tempat kita tikus banyak. Jadi apa jadi pada kita? Nak tengok. Sebab tu penting kita buat soalan banyak-banyak ya. Supaya kita jumpa banyak soalan. Kalau kita jumpa sikit soalan ya memang tak boleh jawab. Okey, tak ada jawapan? Okey. Kalau tikus banyak ni buat apa? Sebenarnya tikus, dia boleh membawa penyakit. Macam-macam lah penyakit. Ingat, kalau binatang ni kan yang boleh bawa penyakit pada manusia, 2 yang penting. 3. Yang pertama, tikus. Yang kedua, lalat. Yang ketiga, nyamuk. Kalau 3 benda ni, mesti dia bawa penyakit pada manusia. Jadi kita tulis, dia akan bawa wabak, penyakit. Wabak penyakit. Kencing tikus dan sebagainya. Kelawar ada juga. Cuma kelawar jaranglah duduk dekat manusia kan. Yang banyak dekat manusia ni biasanya tikus, lalat dengan nyamuk. Okey, seterusnya. B. Kita pergi yang B pula. B kata, pada pendapat anda, kan, apakah punca populasi tikus yang tinggi di bandar X? Agaknya lah, apakah sebabnya tikus banyak sangat di bandar X? Okey, apa pendapat awak? Cuba komen sikit. Kenapa rasa-rasanya tikus ni banyak sangat? Tikus ni suka apa sebenarnya? Kenapa boleh jadi banyak sangat ni? Tengok, kita jumpa lagi soalan baru. Okey, apa pendapat awak? Okey, kenapa di bandar X ni banyak tikus? Dia makan anak pokok. Betul juga. Tapi tak semua anak pokok dia makan. Tikus biasa suka makan padi, kelapa sawit. Okey, selain daripada tu, dia makan apa? Kalau tengah-tengah bandar, mana ada orang tanam kelapa sawit kan? Siapa nak jawab lagi? Tikus suka apa? Keju, ya. Bukan keju lah dalam kes ni. Dia suka sisa-sisa makanan. Keju tu siapa nak bagi kan? Jadi mungkin kat situ pembuangan sampah sarapnya yang merata-rata lah. Jadi kita jawab kemungkinan dia punya sistem pembuangan sampah. Korang tulis kat bawah ya, cikgu buat kat bawah. Ada garisan. Okey, sampah sarap kita ni terutama makanan lah. Sisa makanan. Sisa makanan yang tidak sistematik. Maksudnya dia buang merata-rata lah. Buang merata-rata ataupun kita panggil tidak sistematik. Nak tambah sikit boleh. Tidak sistematik. Maksudnya dia buang ikut suka je. Tong sampah tak ada, dia baling-baling. Banyaklah tikus datang. Okey, kalau tong sampah ada, tikus ataupun lalat memang banyak. Nyamuk tak suka tong sampah. Okey dah. Lagi. Dah salin? Okey, kita bagi masa sikit lah kawan kita nak salin ke.
Dah, cikgu move lagi Alright. Seterusnya. C dia kata cadangkan 2 langkah bagi menangani masalah pembiakan tikus yang boleh diambil. Jadi cadangkan 2 langkah. Dia nak 2 langkah. So, macam mana nak buat? Buat perangkap tikus. Okey, betul? Buat perangkap tikus. Ya. Boleh. Lagi. Yang canggih sikit jawapannya? Ada tak jawapan canggih sikit? Tapi kat sini dia cakap awal-awal ni, pihak berwajib dengan penduduk. Perangkap tikus tu mungkin di bawah penduduk. Pihak berwajib ni kerajaan lah. So, pihak kerajaan perlu buat apa? Mungkin perlu sediakan tong sampah yang bertutup. Contohnya. Ataupun kita boleh buat pengutipan sampah berkala. Berkala ni berjadual lah. Berjadual. Ataupun kita boleh kata pihak berwajib menyediakan tong sampah bertutup pun boleh. Okey. Apa lagi pihak berwajib boleh buat? Pihak berwajib juga boleh buat denda. Denda. Denda lah kalau orang buang rata-rata boleh denda. Jadi sebenarnya banyak lah kita boleh cadangkan. Dia nak satu je. Okey, penduduk pula. Apa yang penduduk boleh buat? Macam tadi Asyik cakap, perangkap. Betul, boleh membuat perangkap tikus. Tapi banyak mana nak buat perangkap? Sampah makin banyak. Macam mana cara yang bagus? Menganjurkan aktiviti gotong royong. Ini lagi bagus. Nanti sampah dah tak ada lah. Ataupun kita juga boleh buat kempen kebersihan. Okey. Boleh. Gotong royong. Tapi boleh jawab nanti. Janganlah tulis gotong royong je. Buatlah ayat sikit. Contohnya, pihak penduduk menganjurkan aktiviti gotong royong. Jadi ayat kita panjanglah sikit. Buat ayat bahasa Melayu sikit. Boleh? Jadi cikgu kat sini cikgu bagi poin je lah. Gotong royong, kempen kebersihan. Penduduk kampung merancang membuat kempen kebersihan bagi menjaga kebersihan setempat. Macam itulah buat ayatnya. Buat ayat penuh ya. Okey, boleh. Kadang-kadang kita buat ayat sains ni, kita punya poin dah ada. Tapi ayatnya tak penuh. Sebab apa? Sebab bila kita buat jawapan, kita menganggarkan cikgu tu tak faham. Tak tahu. Jadi kena buat ayat sikit lah. Kalau macam ni kan kita kata gotong royong. Siapa yang gotong royong ni? Dia akan tanya macam tu. Cakaplah penduduk kampung merancang membuat gotong royong. Macam tu. Buat ayat penuh. Okay, boleh faham? Asyik okey asyik? Boleh Macam tu lah kadang-kadang kita buat ayat tak dapat markah tu. Nami Iman pun okey kan? Macam tu Nami Iman. Cikgu bagi poin je ni. Nanti ayatnya buat ayat macam bahasa Melayu tu. Okey, 3. 3 dia kata, Shikin dan Azhar mempunyai pendapat yang berbeza mengenai pengeluaran dan penguraian. Pendapat mereka adalah seperti berikut. Okey, Shikin cakap, pengeluar masih dapat meneruskan hidup tanpa pengurai kerana pengeluar boleh membuat makanan sendiri. Betul lah. Beza pengeluar dengan pengurai. Soalan ni nak kita bezakan pengeluar dengan pengurai. Okay, manakala Azhar cakap, jika pengurai tiada, pengeluar tidak dapat nutrien mencukupi dan juga pengeluar akan mati. Okey, antara dua ni, pendapat manakah yang betul? Okey, awak rasa Shikin betul ke ataupun Azhar betul? Shikin kata
Kalau pengurai tak ada pun tak apa. Pengeluar ni pokok-pokok boleh hidup juga. Asyik kata sikin ya. Manakala Azhar cakap tak boleh. Pengeluar kena ada, pengurai kena ada, pengeluar kena ada. Dua-dua kena ada. Baru pengeluar boleh hidup. Baru pokok boleh hidup. Apa pendapat korang? Asyik kata sikin. Kawan-kawan lain, ada tak setuju dengan Asyik sikin? Ataupun ada pendapat lain? Okey, pengurai. Cuba bagi satu contoh. Apa itu pengurai? Tahu tak apa itu pengurai? Cikgu nak tanya dulu ni. Pengurai itu apa? Ada tak contoh pengurai? Pengurai ni contohnya. Kalau kita buang tulang ikan. Tulang ikan banyak-banyak ni kan. Kita buang dia. Lama-lama tulang ikan ni akan mereput. Mereput ni namanya pengurai lah. Contohnya dalam kes ni bakteria. Jadi bakteria adalah pengurai. Faham tak? Okey lagi. Katakanlah ada pokok. Tiba-tiba pokok ni dah tua mati. Dah tua mati, dah jatuh. Bila jatuh nanti ada pengurai. Pengurai ni mungkin bakteria, mungkin anai-anai, mungkin cendawan. Semua ni pengurai. Okey, bila pengurai dia akan reput, pengurai ni bahan-bahan yang reput tadi akan masuk ke dalam tanah dan dia akan jadi seolah-olah macam baja kepada pokok-pokok lain. Faham tak? Jadi kat sini pengurai pun penting. Sebab kalau tak ada pengurai, macam mana pokok nak dapat baja? Walaupun ada matahari, dia boleh buat fotosintesis, tapi pokoknya mungkin akan tak subur lah. Kurang nutrien. Jadi kalau dalam kes ni sebenarnya yang paling bagus adalah azah. Azah paling bagus. Jika tiada pengurai, pengeluar tidak dapat nutrien. Nutrien ni adalah daripada baja-baja. Iaitu daripada pokok-pokok yang reput tadilah. Pokok yang reput, daun-daun yang reput. Faham tak? Fotosintesis buat makanan, tapi tak ada nutrien. Nutrien ni benda-benda yang berzat lah untuk pokok. Jadi sebenarnya sikin pun betul, tapi azah lagi betul. Okey, boleh. Jadi jom kita buat sikit. Kadang-kadang ayat macam ni lah yang kita rasa terpinga-pinga. Nombor 3 ya. Okey, nombor 3. Jadi macam nak buat? Kita pun cakap pendapat azah betul. Jadi kena bagilah alasan kita 1 markah. Kita mau bagi. Kenapa azah betul? Kerana tanpa pengurai. Pengurai tu bakteria tadilah. Tanpa pengurai. Nutrien. Nutrien. Bagi contoh. Seperti fosforus. Pernah dengar fosforus tak? Fosforus ni korang akan guna ni sampai SPM. Fosforus dan nitrogen. Nitrogen pun korang akan pakai sampai SPM. Jadi ingat dua ni lah. Fosforus dan nitrogen. Ni nutrien. Okey, yang fotosintesis tu karbon dioksida kan. Tapi nutrien untuk zat-zat dia. Jadi nutrien seperti fosforus dan nitrogen. Boleh? Okey, kalau tanpa ni nanti tanpa ini pokok boleh jadi okey. Tanpa ataupun ya. Kita boleh tulis tumbuhan akan menjadi
tidak subur. Menjadi tidak subur. Mungkin juga lama kelamaan. Lama kelamaan apa berlaku? Boleh menyebabkan pokok mati. Okey, sebab tanpa nutrien. Okey, boleh terima Jadi pokok juga perlukan nutrien selain daripada fotosintesis. Okey, dah boleh salin dah. Nak tanya tak sampai sini? Ada apa-apa lagi tak? Jadi ingat fotosintesis tu pokok buat makanan. Tapi walaupun begitu dia kekurangan nutrien untuk zat-zat dia kan. Makanan tu lain macam kita lah. Kita pun boleh makan Maggi ke, makan mami ke. Makanan tu tak berkhasiat, betul tak? Jadi kita perlukan makan buah yang berkhasiat. Begitu juga pokok. Pokok mungkin boleh buat fotosintesis, tetapi dia perlukan juga fosforus dengan nitrogen. Okey, dapat bagus. Macam tu lah kadang-kadang kita nak menjawab tak ada idea. Sebab itulah kadang-kadang sains kita makanya kurang sikit. Kita dah faham belajar ni. Bila jawab, kita tercengang-cengang sikit. Fosforus ni adalah macam dia punya nutrien dia. Fosforus tu apa? Nanti masa SPM nantilah Syed. Sebab masa SPM ni memang ada banyak. Kita ada fosforus, ada boron. Ada macam-macam nanti. Ya? Ada kalium. Jadi sekarang ni banyak sangat, bukan banyak. Dia nak cerita tu susah sikit sebab dia tak cukup maklumat lagi lah Syed. Bila form 5 nanti dia ada banyak maklumat sikit. Cikgu boleh relatekan dengan benda-benda lain. Ya? Okey. Kalau kita lupa pun tak apalah. Kita cakap je nutrien. Tapi kalau ingat, kita selalu bagi contoh. Seperti apa-apalah. Kalau soalan terangkan, seeloknya kalau kita ingat, kita akan tulis seperti. Contoh. Fosforus dan seterusnya. Kalau kita lupa, tak payahlah buat seperti. Kita stop sampai nutrien je lah. Okey, nombor 4. Okey, Razak mendapati banyak ayam ternakannya dimakan oleh helang. Helang makanlah pula. Okey, Razak membuat keputusan untuk menembak semua helang tersebut selepas setahun populasi tikus didapati meningkat. Helang dah mati, tikus pula meningkat. Okey, meningkat dah makan ayam. Tikus makan ayam pula ya. Hal ini menyebabkan ayamnya mati. Terangkan populasi tikus meningkat dan cadangkan satu cara perlu dilakukan oleh Razak untuk mengatasi masalah ini. Tak pasal-pasal dia tembak burung elang, tikus pula mati. Okey, soalannya kan ditanya ni kan. Cadang apa ni? Hal ini menyebabkan. Terangkan punca. Yang pertama, dia nak cari punca. Okey, lepas tu kita cadangkan satu cara. Ada dua soalan kat sini. Yang pertama, terangkan punca kenapa tikus meningkat. Satu lagi, kita nak cadangkan bagaimana boleh mengatasi masalah ini. Okey guys. So, mula-mula. Apa punca dia mula-mula? Pada pendapat awak. Tulislah, tikus meningkat disebabkan punca dia apa? Dia makan sampah sarap. Dalam kes ni tak makan sampah sarap lah. Dalam kes ni helang lah. Helang tak ada sebab helang kan makan tikus. Sebab sampah sarap dia tak cerita dalam cerita ni ada sampah sarap ke tak. Mungkin kampung dia bersih, asyik. Jadi kita kena rujuk kepada masalah dia burung helang. Jadi sesuaikan dengan soalan tu asyik. Walaupun tikus suka sampah, tapi dalam cerita ni sampah tak terlibat. Asyik yang terlibat burung helang. Okey, helang ni yang makan tikus. Jadi kita kena kaitkan dengan soalan tu. Tikus meningkat kerana pemangsa ataupun kita boleh ambil sebagai helang lah. Kerana helang apa ni? Helang merah ya?
Helang sawah. Helang sawah. Pemangsa telah ditembak. Inilah puncanya. Okey, jadi macam mana kita nak settlekan ni supaya tikus ni boleh dihalau balik? Okey, cadangan guys. Cik Razak ni satulah tembak banyak-banyak dah masalah lah pula. Okey, cadangan korang macam mana? Kita tak nak berulang. Berulang ni kadang-kadang risau kan. Bahaya pun bahaya. So, siapa ada cadangan? Kita boleh menggunakan kawalan biologi. Ingat lagi tak kawalan biologi? Contoh kawalan. Ingat tak? Siapa yang ingat kawalan biologi tu apa? Dah lupa dah? Okey. Kawalan biologi tu kita tak nak guna racun-racun. Kawalan biologi tu kita pelihara binatang untuk makan binatang yang lain. Jadi kat sini kan Cik Razak rasa-rasanya perlu bela apa supaya boleh makan tikus? Apa cadangan awak? Apa cadangan awak? Memelihara apa? Apa lagi yang makan tikus? Nak bela ular ke? Boleh tak kalau Cik Razak bela ular? Sesuai tak? Tak sesuai, nanti masuk rumah orang. So nak bela apa? Belalah burung hantu. Burung hantu tak bahaya kot. Dia tak kacau orang pun kan. Burung hantu di ladangnya. Okay, faham tak? Okey, burung hantu ni sebenarnya dia adalah sebagai kawalan biologi. Dah ingat balik dah apa itu kawalan biologi? Maka tikus dapat dimusnahkan. Tulislah sikit. Kesimpulannya, maka tikus dapat dimusnahkan. Okey guys, boleh ke? Boleh terima? Sains senang je kalau dapat idea. Walaupun itulah kadang-kadang jawapan kita dah betul, tapi tak ada dalam soalan kehendak soalan macam Asyik cakap tadi lah. Kerana tikus makan sampah. Jawapan dah betul, tapi dalam soalan tu tak ada. Jadi kita salah macam gitulah kadang-kadang. Bukan kita tak pandai. Kadang-kadang kita terlepas pandang kehendak soalan. Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Nak tanya apa-apa lagi tak sebelum cikgu teruskan? Boleh aku teruskan ya? Okey, seterusnya kita nak masuk soalan kebat kita. Okey, now. Soalan nombor 5 Hutan bandar ialah kawasan yang ditutupi yang ditumbuhi oleh tanaman kayu di sekitar bandar. Wajarkan tentang idea hutan bandar dari segi pemeliharaan ekosistem yang seimbang. Wajarkan ni maksudnya kita bersetuju lah. Setuju dan kena buat. Kalau kata wajarkah, kita boleh kata bersetuju dan tidak bersetuju. Okey, wajarkan kita bersetujulah cara ni, tapi kita kena bagi cadangan. Macam mana kita nak buat bandar ada hutan. Dalam masa yang sama, kita nak jaga juga ekosistem seimbang. Macam kita tak naklah tikus terlalu banyak sangat. Kan? Tapi ni cerita pasal pokok je ni.
Jadi kita kena melibatkan pokok lah. Contohnya pokok banyak sangat pun bahaya juga ni nyamuk kan datang. Okey. Apa kebaikan pokok kalau kita tanam dekat bandar? Okey, apa kebaikan pokok kalau kita tanam kat bandar? Siapa nak jawab? Cadangkan. Kalau awak suka tak pokok dekat bandar ada pokok? Pokok memberi oksigen. Bagus Asyik. Pertama pokok memberi oksigen. Okey, betul. Lagi apa lagi? Beri beberapa idea. Bayangkan dekat bandar ada kereta, ada lori, banyak asap-asap. Jadi apa yang pokok boleh buat dengan asap-asap ni? Asyik ada satu idea je. Kalau satu idea je, kalau 3 markah dapat 1 markah lah Asyik. Apa lagi pokok boleh buat? Jom kita bincangkan ya. Okey, ini nombor 5 ya. Okey, yang pertama, pokok membersihkan asap. Okey, membersihkan asap betul. Membersihkan asap tu dah betul, tapi macam mana dia bersihkan tu Asyik? Macam mana dia bersihkan tu? Bersihkan tu betul dah, tapi perkataan yang paling sesuai apa? Ditukar? Tak, yang paling sesuai adalah menyerap. Menyerap asap-asap tu kan? Dalam asap ada apa? Menyerap asap kenderaan. Okey, lebih tepat apa? Dalam asap kenderaan ada apa? Ada karbon dioksida. Ini lebih tepat. Jadi dalam asap kenderaan tu ada karbon dioksida. Boleh? Kemudian ditukarkan kepada oksigen. Betul. Kemudian kita boleh kata bahawa pokok membebaskan oksigen. Tulislah melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Boleh? Alamak, tak cantik lah pula. Fotosintesis. Cantik sikit. Macam tu. Cerita semua sekali. Proses dia. Kadang-kadang idea kita dah ada, tapi ayat kita tu tak kena perkataan dia. Macam Asyik cakap di pokok membersihkan asap. Kan idea dah ada, tapi membersihkan tu macam mana? Macam sapu sampah ke? Macam tak sesuai kan? Kalau kita kata pokok membersihkan dengan menyerap. Ada perkataan menyerap. Jadi membersihkan kat situ tak salah lah. Jadi perkataannya tak sesuai sikit. Boleh Asyik bukan kadang-kadang kita tak ada idea, kita idea dah ada. Pokok bernafas menggunakan karbon dioksida. Bukan. Karbon dioksida ni digunakan untuk apa? Digunakan untuk fotosintesis. Asyik. Pokok bernafas menggunakan oksigen macam kita juga. Pokok bernafas menggunakan oksigen macam kita. Pokok juga bernafas tau. Tapi kita tak belajar pokok bernafas. Kita belajar fotosintesis. Fotosintesis tu buat makanan. Bukan bernafas ya. Fotosintesis tu buat makanan. Dia bukan bernafas. Kalau pokok bernafas macam kita. Dia pun ambil oksigen. Cuma seliber kita tak belajar pokok bernafas. Okey. Dah settle. Apa lagi pokok boleh buat? Bayangkan kita duduk tengah panas-panas dekat bandar tu ada pokok. So apa lagi pokok boleh buat? Siapa lagi terlintas dalam fikiran awak? Awak nak tak pokok dekat bandar? Apa yang awak perlukan pokok kat bandar? Kita rasa sejuk je, betul tak? Sebab dalam hutan sejuk. Kenapa rasa sejuk? Kenapa rasa sejuk ya? Okey, kita boleh kata kawasan menjadi sejuk. Sejuk macam tak sesuai macam saji pula. Kawasan menjadi teduh. Kawasan persekitaran
menjadi teduh. Sejuk lah ni. Kan? Teduh. Jadi kita bolehlah meneduh kat situ. Udara yang segar, betul? Bila karbon dioksida dah ambil oleh pokok, udara menjadi segar. Ya, asyik boleh pakai yang tu. So, apa lagi pokok boleh buat? Mencengkam. Akar-akar pokok ni kan sebenarnya, akar-akar pokok ni sebenarnya boleh mencengkam tanah. Kalau dia mencengkam tanah, apa yang bagus? Siapa tahu? Kalau dia mencengkam tanah, apa yang bagus? Kalau dia mencengkam tanah, mengelakkan. Dapat mengelakkan apa? Dapat mengelakkan. Siapa tahu? Hakisan. Hakisan tanah. Okey, siapa tak tahu hakisan tanah macam mana? Baik dengan aku. Tahu tak hakisan tu apa? Kita pernah belajar dah hakisan ni, dah darjah 6 lagi. Oh, tak tahu ya Syed ya? Allahu Akbar, hakisan tak tahulah pula. Jom kita cerita sikit. Apa itu hakisan? Okey, katakanlah kita selalu dengar bukit tanah runtuh kan? Okey, kita ambillah satu bukit. Contohnya lah ni ya. Bukit kan? Okey, lepas tu kita ada banyak pokok ni guys. Kita ada pokok. Ada pokok. Ada pokok. Kita ada pokok. Kita ada pokok lagi. Dan kita ada pokok lagi. Okey, kan? Okey, tiba-tiba ada musim hujan. Okey, bila hujan turun, okey, hujan kena tanah ke hujan kena pokok? Hujan akan kena pada pokok dan akan jatuh kat tanah, ngalir ke bawah. Kena pokok dulu, kena pokok. Betul, kena pokok kan? Okey. Katakanlah kalau kita tebang pokok. Kita tebang pokok ni. So, apa jadi pada pokok? Tinggal batang kecil-kecil je. So, tengok hujan. Kalau hujan jatuh, jadi mana? Hujan kena tanah. Hujan kena tanah direct. Nampak tak? Bila kena tanah direct, masa ni lah dia hakis ni. Hakis tanah. Lama-lama tanah tu kan jatuh ke bawah. Sebab itu pokok namanya sebagai tutup bumi. Bukan pokok sahaja, malahan rumput-rumput ni pun bagus. Kalau ada rumput, nanti hujan jatuh atas rumput. Hujan tak jatuh atas tanah. Jadi bila jatuh atas rumput, rumput tu tahanlah, tak kena tanah. Pokok tu pelindung. Yes, pokok tu namanya penutup bumi. Namanya sebagai penutup bumi. Penutup bumi ni pokok, rumput, apa-apa yang hujan tak kena pada tanah, namanya sebagai penutup bumi. Okey, faham tak? Itulah namanya hakisan. Jadi kalau pokok-pokok ada dekat bandar-bandar, maka dia akan mencengkam tanah. Dalam ni ada akar dia ni. Akar dia mencengkam tanah ni. Jadi tanahnya tak jatuh ke bawah lah, sebab akar dia akan mencengkam tanah ni. Tak kena hakisan. Jadi macam tu lah cerita hakisan. Jadi kalau bukit kita gondolkan, tak ada pokok, cepatlah dia jelus. Okey. Mungkin juga pokok-pokok ni kalau nak tambah lagi, kita boleh buat sebagai pokok juga boleh bertindak menjadi habitat kepada haiwan. Burung-burung ke, organisma tertentulah. Kita boleh sebutlah seperti burung. Monyet mungkin tak sesuai lah kot, sebab pokok kita sikit-sikit je kan dekat bandar.
Okey guys, nak tanya apa tak? Faham tak sekarang? Itulah maksudnya hakisan. Okey, salin dulu. Nanti cikgu cerita sikit macam mana berlakunya tanah runtuh. Kuis, alamak, tak ada kuis lah pula asyik. Tak sempat nak sediakan kuis. Kuis boleh buat, cuma takut tak sempat pula cikgu nak habiskan silibus cikgu. So, itulah antaranya. Okey, kalau tanah runtuh macam mana pula? Okey, tanah runtuh macam tanah-tanah runtuh kat jalan tu kan. So, sebenarnya dalam bukit-bukit ni kan dia ada satu ruang yang kecil, dia kenali sebagai batuan lembut. Biasanya ada batuan lembut. Jadi kalau hujan lalu, nanti hujan akan jatuh, air akan mengalir kat sini lah. Okey, air mengalir kat sini. Mungkin dah bertahun-tahun lama disebabkan hujan terlalu banyak, menyebabkan bahagian ni akan runtuh banyak-banyak nanti. Zoom, macam tu. Okey, kerana apa? Kerana kat sini namanya batuan. Batu-batu lembut. Batu keras tak jatuh, batu lembut yang jatuh. Sebab itulah roboh. Okey, ini namanya tanah runtuh. Tanah runtuh. Yang kat tadi tu kita buat ni hakisan. Jadi kena bezakanlah antara hakisan dengan tanah runtuh, ya. Oh, jadi okeylah guys, cikgu rasa cukuplah untuk malam ni. Jadi tak perlulah kita pakai bahan baru lagi, ya. Bahan baru kita pakai minggu depan lah, ya. Nanti korang